Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami dalam webinar Impak Spesies Asing Invasif terhadap Alam Sekitar dan Sungai di bawah projek mengarusperdanakan kepelbagaian biodiversiti dalam pengurusan sungai oleh Global Environment Center. Sebarang pertanyaan akan dijawab di ruangan komen nanti. Objektif webinar hari ini adalah untuk membincangkan lebih lanjut mengenai tumbuhan spesies invasif. Apa itu spesies invasif? Jadi spesies invasif boleh didefinisikan sebagai tumbuhan, haiwan, patogen atau organisma lain yang asing kepada ekosistem yang boleh menjejaskan ekonomi alam sekitar dan juga kesihatan manusia. Macam mana sesuatu tumbuhan spesies asing itu boleh ada di dalam ekosistem kita? Kenapa spesies ini dilihat sebagai ancaman? Untuk menjawab soalan-soalan tersebut, kita menjemput pakar daripada Jabatan Pertanian Selangor, Encik Anwar bin Taub untuk berkongsi lebih lanjut mengenai topik ini. Dipersilakan, Encik Anwar. Okey, terima kasih kepada pihak Urustia. Okey. Sebelum saya berbicara berkenaan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, elok kiranya kita mengetahui Jabatan Pertanian. Apa itu Jabatan Pertanian? Bagaimana Jabatan Pertanian berfungsi dan bagaimana apakah hala tuju Jabatan Pertanian terutamanya dalam bab invasive species ini. Okey, sebenarnya saya sepertinya ada lagi orang yang lebih layak untuk berbicara berkenaan tajuk ni, iaitu bahagian biosecurity. Tapi saya mungkin dari segi surface saya boleh sentuh berkenaan dengan topik inilah. Untuk lebih mendalam kita akan adalah pakar-pakar lagi yang lebih layak untuk berbicara berkenaan hari ini. Okey. Tajuk kita saya lebih tekankan berkenaan dengan pertanian lestari menjamin kecukupan dan keselamatan makanan negara dan alam sekitar. Okey, Jabatan Pertanian. Khidmat utama Jabatan Pertanian adalah memberi khidmat pengembangan pertanian dan mengeluarkan bahan makanan yang mencukupi, berkualiti dan selamat. Kita ada berapa kita dapat hasil kajian daripada universiti, hasil kajian daripada institut penyelidikan seperti MARDI ataupun hasil kajian daripada pihak swasta. Kemudian kita akan bawa kepada pelanggan iaitu petani, peladang, pengusaha. Kemudian pelanggan akan mendapatkan produk ataupun dapat menghasilkan bahan makanan yang selamat dan berkualiti. Melalui beberapa cara iaitu melalui khidmat nasihat, bimbingan kepada petani, usahawan dan usahawan tani, kemudian latihan pembangunan dan usahawan dan khidmat perundingan, pelaburan dan akhir sekali APM kita adalah melahirkan usahawan pertanian yang berjaya. Dan khidmat kepakaran teknikal iaitu agronomi makanan, agronomi tanaman. Kita ada khidmat orang-orang yang bagi nasihat bagaimana nak dapatkan tanaman yang baik, kemudian kejuruteraan ladang, dan kemudian pengurusan perosak tanaman, diagnostik ladang, data geospatial dan kesesuaian tanah. Inilah kepakaran yang ada pada Jabatan Pertanian. So, perkara nombor 3 tadi pengurusan perosak tanaman dan diagnostik ladang ni, ini adalah isu yang sangat berkait rapat dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, selain itu kita khidmat utama juga adalah penguatkuasaan akta-akta. Ada 3 akta yang kita kuasakan. Pertama sekali Akta Racun Makhluk Perosak 1974, Akta Kuarantin Tumbuhan. Ini yang tajuk, ini akta yang berkait rapat dengan program kita pada pagi ini. Kemudian Akta Perlindungan Varieti Baru 2004. Kemudian kita ada khidmat analisis makmal tanah, baja racun. Okey. Kemudian khidmat inspektorat pensijilan MyGap. MyGap ni satu pensijilan sangat penting, adalah pensijilan berkaitan dengan keselamatan dan kualiti makanan yang kita keluarkan. So kita galakkan mana-mana usahawan, buat masa ni kita galakkan, kita belum wajibkan lagi. Kita galakkan mana-mana usahawan ataupun mana-mana petani atau peladang yang nak keluarkan bahan makanan, sayuran ke, buah-buahan ke, kena dapatkan MyGap. Sebab ini adalah satu indikator penting untuk meletakkan tahap keselamatan makanan kita keluarkan. Kemudian kita ada juga mengeluarkan pensijilan My Organic, kemudian pensijilan MPCA, MAFAS, MAHTAS dan pengesahan benih padi. Okey. Hala tuju Jabatan Pertanian. Pertama sekali ia meningkatkan pengeluaran dan produktiviti tanaman.
Seterusnya membangunkan tanaman mengikut kluster. Sebagai contoh, di Pahang, Raub, kita ada kluster durian. Selangor, Kelang adalah kluster tembikai wangi ataupun rock melon. Di Kuala Langat, Sepang adalah kluster tanaman kontan umbisi. So kita wujudkan kluster-kluster ini supaya memudahkan proses pengembangan dan proses yang dibuat oleh Jabatan Pertanian. Seterusnya memperluaskan skim amalan pertanian baik Malaysia iaitu MyGap dan MyOrganic. Ini kita tekankan mana-mana usahawan petani, malah kebun-kebun komuniti pun kita galakkan mereka ada pensijilan MyGap ataupun MyOrganic. Seterusnya mempergiatkan kawalan perosak dan penyakit. Ini tajuk yang agak related dengan kita pada hari ini. Seterusnya, hala tuju seterusnya mempergiatkan aktiviti pemprosesan berasaskan pertanian dan pelbagaian produk. Ini downstream, produk-produk downstream pertanian. Kemudian penerokaan pertanian bernilai tinggi. Sebagai contoh macam salad, tomato yang harga agak mahal. Kemudian mendapatkan laluan pasaran ekspor buahan pertanian. Seperti mana yang kita buat pada beberapa tahun yang lepas, itu kita buat buka laluan pemasaran durian ke China. Seterusnya membangunkan modal insan yang berinformasi. Kita bukan setakat mengajar orang, bukan setakat memberi khidmat pengembangan, malah kita lahirkan melalui Jabatan Pertanian ini usahawan-usahawan. Kita didik anak-anak bangsa kita untuk mereka tahu berkenaan dengan pertanian. Mereka boleh keluar jadi petani masa hadapan dengan pendapatan yang lebih baik. Seterusnya memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan. Seterusnya dan akhir sekali adalah climate smart agriculture way forward untuk subsektor tanaman. Kita akan lihat macam mana cuaca hari ini tidak menjadi masalah dah sebenarnya. Kita boleh manipulate dan kita jadi menghasilkan tanaman yang berkualiti. Okey. Berkenaan dengan cabaran Jabatan Pertanian. Dia ada cabaran dalaman dan ada cabaran persekitaran. Cabaran dalaman adalah persaingan kawasan. Kalau kita lihat di Malaysia ni, kawasan-kawasan pertanian ni makin lama makin berkurangan disebabkan oleh faktor pembangunan. Sebagai contoh, tanah sawah di Malaysia ini berkurangan. Contoh setiap tahun berapa persen. Disebabkan apa? Keperluan-keperluan untuk membina rumah, membina industri dan sebagainya. Seterusnya produktiviti rendah. Sebab apa? Kita dah terlalu lama menggunakan dalam sektor pertanian ni. Kemudian kita punya tanah pun dah, orang kata dah mati. So kita perlu memperbaiki kita punya tanah untuk dapatkan produktiviti yang agak lebih baik. Kemudian teknologi dan R&D, kita perlukan kajian-kajian daripada pihak universiti, kita perlukan kajian-kajian daripada pihak penyelidik. Seterusnya kita peningkatan, cabaran seterusnya ada peningkatan kos pengeluaran. Sebagai contoh, tahun 2000 harga baja se-50 kilo adalah sebanyak RM80. Pada tahun 2020 dah meningkat sebanyak RM120. So peningkatan kos akan berterusan. So bagaimana kita nak melihat cabaran ini dan bagaimana kita cuba menyelesaikan cabaran ini dengan baik. Kemudian climate change, perubahan cuaca. Kita lihat kalau dahulu bulan 3, 4, 5 ni musim panas tapi pada sekarang ni tiba-tiba musim hujan pada bulan 3 dan 4. Kita tidak dapat predict waktu bila waktu panas, waktu hujan dengan tepat. Seterusnya pengurusan air dan saliran. Ini berkait rapat dengan kita punya ni, bagaimana kita menguruskan sumber air, terutamanya air sungai. Sungai sangat penting pada sistem pertanian. Kita lihat, kalau kita lihat di negara-negara yang menjadikan pertanian sebagai sumber utamanya seperti Thailand, itu lembah Mekong, mereka menggunakan sumber air dengan baik. Seterusnya pencemaran alam. Pencemaran alam seperti mana yang kita maklum terdapat pencemaran sungai, pencemaran tanah, pencemaran bau dan sebagainya. Ini menjadikan menghalang kepada kita punya penghasilan tanaman kita. Kemudian tenaga kerja. Buat masa ini tenaga kerja tempatan masih kurang lagi dalam sektor pertanian. Kita masih berharap kepada pada buruh asing, contoh daripada Bangladesh dan Indonesia. Dan sekarang ini makin tambah kronik lagi disebabkan PKP. Semua kita stop sementara dahulu pengambilan pekerja-pekerja asing.
Seterusnya yang sangat related dengan tajuk kita pada hari ini adalah ancaman perosak dan penyakit dan keselamatan berkenaan dengan tanaman. Seterusnya adalah daya saing keusahawanan dan pemasaran. Kita kembali pula kepada cabaran persekitaran. Paling utama sekali adalah pertambahan penduduk. Kalau kita lihat di graf di bahagian bawah presentation ni, 2018 Bank Dunia telah meletakkan jumlah penduduk Malaysia adalah sebanyak 31.5 juta. Tetapi pada tahun 1960 penduduk Malaysia tak sampai pun 10 juta. So pertumbuhan pertambahan penduduk ini memerlukan setiap penduduk memerlukan makanan. So kita memerlukan hasil makanan, hasil pertanian yang lebih banyak. Kemudian global standard dan pembangunan, kita bersaing dengan pembangunan luar kan, perumahan, kita bersaing dengan sektor industri kan. Kemudian perubahan diet kan. Kalau dulu mungkin orang Malaysia makan pisang 5 kilo setahun, tetapi diet telah berubah menyebabkan orang suka makan pisang jadikan 8 kilo setahun sebagai contoh. Ini perubahan-perubahan diet yang kita kena lihat dan kita kena penuhi kehendak diet orang penduduk kita dan kehendak sosial dan politik. Seterusnya cabaran benih. Kita lihat benih import, benih keluaran tempatan. Tiada jaminan ketulinan kualiti. Kemudian traceability, tiada maklumat lengkap berkenaan industri benih tanaman negara kecuali tanaman seperti getah dan kelapa sawit. Contoh sayur, buah-buahan. Kita tiada lagi jaminan. Ada pun sangat-sangat sedikit. Kemudian baja, cabaran kita adalah baja. Baja di pasaran, satu lagi tiada jaminan kualiti baja kita. Hak pengguna harga baja tidak setimpal dengan kualiti. Sebagai contoh, baja sepatutnya harga dia lebih rendah tapi dijual dengan harga yang lebih mahal tapi kualiti agak rendah. Penyelewengan dalam aspek kualiti baja, peringkat kilang sehingga peringkat runcit dan pencemaran alam sekitar. Dan baja ini ada satu tajuk yang menarik adalah membentras keganasan melalui salah guna amonium nitrat. Amonium nitrat ni ada satu bahan digunakan untuk suburkan tanaman, tetapi bila didapat oleh orang yang tidak bertanggungjawab, dia boleh jadikan bahan letupan. Seterusnya ancaman perosak dan penyakit. Ini yang agak related dengan kita pada hari ini. Itu kawalan perosak penyakit mendapat kaedah kawalan yang berkesan. Kita cuba untuk mendapatkan kaedah kawalan yang berkesan dalam mengawal perosak dan penyakit. Kemudian kawalan import adalah kesukaran untuk mengawal kemasukan perosak asing. Sebagaimana contoh mungkin kita di frontliner kita contoh di Port Klang, KLIA, mereka boleh buka 1-2 consignment sahaja, tapi yang sampai adalah beribu-ribu consignment. So bagaimana mereka untuk memantau perkara ini. So inilah antara cabaran Jabatan Pertanian. Seterusnya adalah produktiviti rendah, amalan pertanian kurang mengamalkan pertanian baik dan amalan teknologi di tahap yang masih rendah. Kita masih guna kaedah konvensional, masih lagi kita gunakan kaedah manual. Sedangkan negara-negara maju seperti Jepun dan sebagainya dah ke arah teknologi, ke arah machinery. Okey, kembali kepada topik kita iaitu pertanian lestari. Bila sebut berkenaan dengan pertanian lestari, terdapat 3 elemen penting yang saya selalu simpulkan ada 3P, iaitu people, planet and profit. People yang adalah berkenaan dengan orang. Adakah orang yang makan produk kita ni selamat? Adakah orang yang mengusahakan ni mempunyai kesihatan yang baik? Penggunaan pendedahan dengan bahan kimia. So bila people ni baik, tetapi planet pula, iaitu alam sekitar pula tak terganggu, maka dia tidak dikatakan lestari. So ada 3 elemen ni, iaitu people, orang dapat orang yang sihat, alam sekitar yang baik dan profit yang baik. Inilah baru kita namakan pertanian lestari. Dan dia dapat menjana ekonomi, dalam masa yang sama dia menjaga alam sekitar, dalam masa yang sama dia mengekalkan makanan yang sihat dan selamat kepada penduduk. Inilah kita namakan sebagai pertanian lestari. Okey, cabaran. Kita fokus terus pada penyakit tanaman. Dimaklumkan ada dua sumber utama penyakit, iaitu penyakit pada sekitaran sedia ada. Sebagai contoh, sekitar kita memang ada fungus yang sedia ada yang merosakkan tanaman. Tapi apa yang lebih menakutkan dan lebih merisaukan kita adalah penyakit bawaan dari tempat asing. Kita lihat sebagai invasif, tak kiralah dalam bentuk mikrob ke, dalam bentuk serangga ke, ataupun dalam bentuk tanaman. Terdapatnya
penyakit bawaan dari tempat asing ini. Sebab apa? Kita tidak tahu bagaimana cara dia merosakkan, bagaimana tahap keseriusan jika dia jika dia menyerang tanaman kita. So itulah topik kita pada hari ini adalah penyakit bawaan dari tempat asing. So bagaimana kita nak mengawal? Kan? Mengawal benda ni, pertama sekali kita ada akta yang melindungi tanaman kita, iaitu Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Okey. Bagaimana kita mau menganalisis risiko perosak? Kan? Bagaimana kita nak melihat tahap risiko kepada satu perosak itu? Pertama sekali kita lihat komuniti baru. Sebagai contoh, sebelum ini kita tak pernah import pun komoditi tersebut. Sebagai contoh, benih A tak pernah dibawa masuk ke Malaysia. Maka risikonya akan lebih tinggi. PRA dah lebih tinggi. So, kita tidak berapa galakkan. So, dia memerlukan lagi penelitian yang lebih lanjut. Seterusnya, pengimportan dari negara selain daripada negara yang telah dibenarkan pengimportannya sebelum ini. Sebagai contoh, negara Jepun. Kita telah import benih daripada negara Jepun. So, maka dia punya risiko agak lebih rendah berbanding negara yang tak pernah import sebelum ini. Seterusnya, membentuk komuniti baru. Kita nak tanam, contoh dulu sawit ni adalah daripada Afrika. Kita dapat satu tanaman yang nak buat komoditi baru. Sama seperti sawit. So, maka dia memerlukan risikonya adalah lebih tinggi berbanding yang sedia ada. Kemudian semakan syarat-syarat pengimportan sedia ada, dan apabila terdapat maklumat yang baru yang menunjukkan syarat-syarat pengimportan sedia ada tidak memenuhi keperluan. Kemudian terdapat pemintasan sama ada perosak kuarantin dan bukan kuarantin termasuk artikel terkawal dan lain-lain kontaminan di pintu masuk. Dan kita dapati dah biasa masuk dah benih ni. Tiba-tiba kita dapat satu sampel ada jangkitan atau ada penyakit. Maka analisis risiko kita telah meningkat. So dia dia memerlukan lagi penelitian untuk dibawa masuk. Dan kita akan stop lah, sama ada kita perlu stop ataupun kita perlu lupuskan yang telah masuk ke Malaysia. Kemudian terdapat laporan kemerebakan perosak kuarantin di negara pengeksport. Sebagai contoh, kita import benih suatu tanaman, tiba-tiba dah biasa import, tiba-tiba kita dapat tahu di negara tersebut telah berlaku wabak ataupun penyakit terhadap benih tersebut ataupun pokok tersebut. Maka secara automatik kita akan gantung sementara ataupun buat sementara pengimportan benih tersebut. Okey. Kelulusan pengimportan. Oleh yang demikian, bagi menentukan kelulusan sesuatu permohonan pengimportan, Jabatan Pertanian perlu mendapatkan technical document termasuk senarai perosak dari pihak berkuasa kuarantin negara pengeksport ataupun National Plant Protection Organisation NPPO untuk menjalankan PRA. Kebiasaannya orang yang nak masuk ni, dia kena dapatkan satu dokumen berkenaan dengan tanaman tersebut daripada negara pengimport. Sebagai contoh, Jepun adalah negara pengimport kita. So kena dapatkan NPPO dari Jepun sebelum berikan kepada pihak jabatan untuk melihat analisis risiko tersebut. Kalau okey, maka kita boleh bawa masuk. Kalau tak okey, maka perlu penelitian ataupun akan perlu digantung ataupun dihentikan bawa masuk ke Malaysia. Sebagai contoh, kenapa kita sangat-sangat menitik beratkan berkenaan dengan akta kuarantin ini? Ini adalah contoh rumput miang Meksiko. Rumput miang Meksiko ni berasalnya daripada Meksiko lah. Bukan sahaja memberi kesan kepada ekosistem semula jadi, dia dah masuk, dia jadi dominan pula kan. Rumput-rumput lain dah tak boleh tumbuh, dia saja yang tumbuh. Menyebabkan satu lagi, ia akan menyebabkan alahan kepada manusia dan haiwan yang boleh membawa kepada kematian. Oleh yang demikian, langkah-langkah pencegahan adalah penting bagi membendung kemasukan perosak asing yang berbahaya ke dalam negara ini. Sebagai satu contoh, ini dah ada masuk dalam negara pun. Dan apa kesannya? Cuba tengok sebelah ni. Allergic pada tangan. Setengah orang, bukan semua mungkin, tapi ada setengah orang dia sangat allergic dengan daun dan bunga daripada rumput miang Meksiko ataupun dia ada miang, di miang pada daun rumput tersebut akan menyebabkan allergic kepada tangan orang yang terkena. Kalau untuk haiwan, mungkin boleh menyebabkan kematian kepada haiwan yang termakan ataupun terkena. So sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk tidak sewenang-wenangnya
membawa masuk tanah, tanaman, tumbuhan, daun, batang ataupun akar pokok ke dalam Malaysia untuk dibiakbakarkan. Kalau nak masuk, kena melalui Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Dan kerajaan terus menjalankan kempen larangan membawa masuk tanaman-tanaman yang berisiko tinggi. Sekarang ni yang viral, yang orang sibuk nak tanam adalah berkenaan dengan guarana. Pihak kementerian telah mengharamkan import tumbuhan dan benih guarana untuk dibiakbakarkan dari kawasan tropika Amerika kerana dikhawatiri membawa penyakit hawar daun Amerika Selatan ataupun SALB yang boleh menjejaskan industri tanaman getah negara kita. Industri getah kita ni lebih kurang 1 juta hektar. Kalaulah penyakit ini masuk, pokok ini masuk ataupun benih ini masuk, kemudian dibiakbakarkan, kemudian dia membawa penyakit SALB ini, maka kita khawatiri industri getah kita akan terus kolaps. Sejarah telah buktikan bahawa 60%-70% kalau kena dengan penyakit ini sukar untuk dirawat. So maknanya terpaksalah adalah harga getah ni rendah kan. Kena pula dengan penyakit banyak pula modal yang perlu dilaburkan untuk menyelamatkan industri kita. So langkah yang paling selamat, jangan bawa masuk. Kalau nak bawa masuk, kena melalui Akta Kuarantin Tanaman. Perlukan dapat PRA, perlu dapat kelulusan, barulah bawa masuk. Untuk yang kajian pun sama juga kan. Buat kajian kat Malaysia untuk diberi kebenaran untuk kajian. Lepas kajian tu adanya orang yang ambil, nak semai dan sebagainya. Kita kalau boleh tuan-tuan, jadilah warga negara yang bertanggungjawab dan jangan rosakkan industri pertanian kita. Okey. Ini tengok bagaimana kesan Kerajaan Akbar berkenaan dengan bahayanya pokok ini kalau dibawa masuk ke Malaysia. Hasil boleh kita bawa masuk untuk kita proses dan sebagainya. Tetapi untuk dibiakbakarkan, kita khawatiri dia mengandungi penyakit. Kita lihat kesan perosak invasif kepada pertanian. Di US sahaja lebih kurang 130 bilion setahun kerugian yang telah dilaporkan pada tahun 2020. Lebih kurang 548 bilion ringgit kerugian setahun disebabkan oleh perosak invasif pada pertanian ini. So kita tidak mahu perkara ini terjadi di Malaysia. Dah ada berlaku, tapi mungkin masih kita boleh kawal. Tapi kita tidak mahu industri kita ni lebih teruk disebabkan oleh kesan invasif. Dahlah penyakit sedia ada ni dah teruk. Ditambah pula dengan penyakit invasif ni yang daripada luar pokok yang kita bawa tu jadi perosak pula kepada tanaman kita. Dan kita tak mahu perkara itu berlaku lagi. Okey. Kita lihat Kerajaan Akbar di sini. Hasil siasatan yang dilakukan didapati penyakit yang hawar bulir bakteria ni. Hasil siasatan dilakukan, kita dapati penyakit ini berlaku disebabkan ada di kalangan pesawat yang menggunakan padi yang tidak sah. Sama ada padi yang dibawa daripada luar negara dibawa ke dalam Malaysia. Selain menggunakan cara lama dalam proses penanaman padi. Tindakan ini bukan sahaja menyebabkan penghasilan padi mereka berkurangan, malah ia menyebabkan pengusaha dan pesawat lain turut terjejas akibat terkena bakteria ini. Sebabkan tanaman tadi dah ada bakteria, dah ada bakteria, kemudian dia tanam, bakteria ini merebak ke tanaman padi lain dan menyebabkan kita kerugian seingat puluhan juta ringgit. Katanya pada sidang media, Timbalan Menteri lah yang lepas pada 20 April 2019. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, kesan daripada invasif ataupun tanaman yang tidak melalui proses kuarantin yang betul dan tidak melalui PRA yang betul, apa jadi? Kita telah rugi puluhan juta ringgit disebabkan pengurangan hasil tanaman kita. So perkara ini kita mahu elakkan. Dan sekiranya pihak tuan-puan ingkar perintah arahan tersebut, tuan-puan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali. So penting, takkanlah kita ni memanglah ada setengahnya hobi, ada setengahnya nak saja-saja nak bertanam. Tapi kita kena tahu kesan daripada benih ataupun daripada tumbuhan yang kita bawa masuk tadi memberi kesan kerugian kepada petani kita,
kepada pengusaha kita, kepada ekonomi rakyat, kepada ekonomi masyarakat, kepada ekonomi negara, dan menyebabkan kehilangan losses jutaan ringgit. So apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? So ada peranan. Setiap kita ada peranan. Peranan masyarakat, peranan komuniti, peranan agensi kerajaan, peranan menteri, dan peranan semua orang ada memainkan peranan penting. So ada peranan saya sebutkan sini, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah peranan komuniti bandar kepada kestabilan makanan dan alam sekitar. Okey. Kita khususkan pada hari ini tengok pada sungai. Bagaimana tuan-tuan? Kita tengok sungai yang makin tercemar. Data saya dah baca semalam, lebih kurang 50% ke hingga 70% sungai Malaysia tercemar. Dan 5% daripada itu adalah sangat-sangat kritikal. Kita lihat bagaimana pencemaran berlaku. Okey. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan. Kenapa pentingnya sungai kepada pertanian? Masyarakat memang ada penting, tapi dari segi pertanian sendiri, sungai memainkan peranan penting. Kalau kita telusuri tamadun awal manusia, sama ada tamadun di Nusantara ataupun tamadun dunia, sungai memainkan peranan penting. Pertama sekali kita lihat tamadun pertama yang direkodkan. Yang direkodkan adalah tamadun Mesopotamia. Dia wujud di lembah Sungai Tigris dan Euphrates. Kita lihat aktiviti utama dia adalah aktiviti pertanian. Bercucuk tanam, menangkap tangkapan hasil sungai. Tidak perlu pergi jauh, kita pergi ke negara kita. Tamadun tertua di Asia Tenggara, iaitu tamadun Kedah Tua yang wujud di Sungai Batu, Lembah Bujang, dan antara aktivitinya kerajaan tersebut adalah pertanian dan perdagangan. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, sungai memainkan peranan penting di dalam pembinaan tamadun, dalam pembinaan pembangunan ekonomi, dan dalam masa yang sama dia menjamin kelestarian tamadun tersebut. Okay. So, Jabatan Pertanian telah mewujudkan satu program di mana masyarakat terlibat, terutama di bahagian bandar, terlibat secara langsung dengan sektor pertanian. Itu melibatkan bandar besar, bandar kecil. Kita buat integrasi aktiviti pertanian dan kemudian komponen utama, salah satu komponen utama projek tersebut adalah pendidikan kemasyarakatan. Dia ada komponen-komponen yang lain, tetapi salah satu komponen tersebut adalah pendidikan dan kemasyarakatan. Selain daripada pengeluaran tanaman makanan, pengeluaran pembinaan industri asas tani, dan kita semula bahan pertanian dan makanan. Inilah kita terapkan dalam program-program pertanian bandar kita. So, pendidikan dan kemasyarakatan. Okay. Kenapa penting pertanian di area bandar ni? Dan kenapa penting masyarakat involve dengan program yang ada yang kita jalankan pada hari ini? Pertama sekali, berdasarkan kajian Resource Center of Urban Agriculture Food Security (WAF), penduduk miskin di negara-negara miskin ni secara umumnya membelanjakan 50% hingga 70% pendapatan mereka ke atas makanan. Bayangkan daripada RM100, RM70 dihabiskan untuk makanan. Pertanian bandar akan mewujudkan peluang pekerjaan, penjualan hasil pertanian yang segar ataupun yang diproses sebagai salah satu sumber pendapatan penduduk bandar. Seterusnya, peningkatan penduduk bandar dijangka meningkat 10% sebanyak daripada 65% pada tahun 2000, dan hari ini 2020 75% sekarang ini penduduk di Malaysia ni berada di area bandar. Ini menjadikan penduduk bandar berpotensi sebagai pekerja, pengeluar dan pengguna bahan pertanian makanan. Aktiviti pertanian bandar juga memberi manfaat sosial, ekonomi dan alam sekitar dengan mengurangkan ecological footprints bandar, mengitar semula sisa bandar dan menjana peluang pekerjaan. Dan komuniti ataupun orang yang mengikuti program pertanian bandar ini, mereka jadi mata dan telinga kepada pihak jabatan dan agensi. Sebagai contoh yang kita buat di AU2 Keramat.
bersebelahan dengan sungai, bagaimana mereka menjadi mata telinga kepada agensi-agensi yang terlibat untuk memastikan sungai kita, alam sekitar di sekitar situ terus terpelihara, dan jika apa-apa berlaku mereka sebagai mata dan telinga dan mulut kepada agensi-agensi kerajaan. Sebab kita pihak kerajaan mempunyai limitasi dari segi bilangan pegawai untuk memantau dan sebagainya. Maka masyarakat ni lah, orang yang join program ni lah akan menjadi mata, telinga dan mulut kepada agensi-agensi. Kemudian pertanian bandar berperanan sebagai salah satu strategi untuk menggalakkan interaksi sosial antara penduduk tempatan, meningkatkan motivasi diri para peserta projek, membentuk komuniti sendiri dan menyediakan ruang rekreasi dan peluang pendidikan pertanian. Okey, bahagian pertanian bandar diwujudkan bagi memperkukuhkan perkhidmatan pengembangan pertanian kepada penduduk bandar dan pinggir bandar. Penubuhan pertanian bandar adalah selaras dengan arahan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri supaya program dan aktiviti pembangunan pertanian di kawasan bandar dilaksanakan secara berkesan bagi membantu penduduk bandar mengurangkan kos sara hidup dengan menanam sendiri sayur-sayuran dan yang segar dan buah-buahan yang singkat masa. Melalui pelaksanaan projek ini seperti aktiviti pengolahan bahan makanan dan pemprosesan hasil tani, individu dan isi rumah bandar dapat meningkatkan pendapatan, seterusnya mengurangkan kos sara hidup mereka. Seterusnya, integrasi perancangan program pertanian bandar secara bersepadu. Kita bukan buat sendiri-sendiri, kita libatkan agensi-agensi yang lain, kita bersama dengan jabatan-jabatan yang lain seperti Jabatan Alam Sekitar, seperti agensi-agensi yang lain. Kita bersama-sama membangunkan program ini. Dalam masa yang sama, kita membentuk komuniti, kita menjaga alam sekitar, dan dalam masa yang sama kita mendapatkan hasil pertanian untuk dimakan dan untuk dijual pada yang lain dengan cara yang lebih selamat. Kita punya sasaran. Siapa kita punya sasaran? Sasaran pertanian bandar pertama sekali adalah penghuni skim perumahan ataupun taman perumahan. Seterusnya adalah persatuan dan belia bandar. Seterusnya persatuan penduduk atau Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Taman, JKKT, dan sekolah-sekolah institusi pengajian, kumpulan persatuan profesional. Dan kita libatkan juga NGO seperti yang kita buat pada hari ini. Kita sama-sama lihat pertanian bandar ini sebagai salah satu medium untuk kita bersama-sama dalam menghasilkan makanan, dalam bersama-sama untuk menjaga alam sekitar, dan bersama-sama kita membentuk komuniti yang sihat. So, daripada pertanian bandar ini kita menghasilkan makanan kita sendiri. Sebagai contoh, kita tahu apa bahan yang kita letak, apa chemical yang kita letak. Adakah chemical tersebut bahaya ataupun tidak. So, pentingnya pertanian bandar ini kita menghasilkan makanan kita sendiri. Seterusnya kita menjana pendapatan. Sebagai contoh, kita tanam untuk kita makan, tetapi kita boleh jual, kita boleh jual kepada jiran tetangga kita ataupun orang yang datang ke kebun kita. Seterusnya menggalakkan interaksi sosial. Kalau dulu kalau tadi bandar ni orang selalu sebutlah, kalau di bandar ni dia akan duduk masuk rumah waktu balik kerja dan keluar rumah waktu kerja, dan tak ada pun bergaul. Dan bila mana kita letakkan pertanian bandar ini sebagai salah satu aktiviti penduduk taman ataupun kampung, so adanya interaksi sosial kan. Kita kenal jiran tetangga kita kan, pelbagai kaum, pelbagai agama sama-sama boleh duduk, peringkat umur kan. Kita jangan mencari perbezaan, kita mencari kesamaan dalam perpaduan kita. So meningkatkan kualiti kesetaraan, ini saya sebutkan tadi penting. Sebab apa? Satu, kita sebagai mata, telinga dan mulut pada agensi kerajaan kan, mengelakkan pencemaran sungai dan sebagainya. Seterusnya kita ini juga adalah menggunakan bahan-bahan buangan yang sepatutnya biasa kita buang, tapi kita boleh gunakan semula untuk baja, untuk hasilkan tanaman yang lebih baik. Dan akhir sekali menggunakan semula bahan buangan buangan air. Sebagai contoh dulu kalau air aircon di bangunan-bangunan ni biasa kita akan terus buang, ataupun air hujan yang daripada rain gutter bangunan-bangunan kita akan terus buang. Dan tak takung pun kan. Padahal inilah sumber air yang boleh digunakan untuk pertumbuhan, untuk menghasilkan kita punya makanan sendiri. Okey.
Harga makanan, ini satu kajian yang dibuat ini pada 2018. Harga makanan menyebabkan belanja isi rumah meningkat. Bukan setakat harga makanan, harga baja, racun ni menyebabkan harga makanan kita terus meningkat. So solusi kepada isu ini adalah bagaimana kita dapat di area bandar terutamanya, penduduk Malaysia ni 70%-nya duduk di area bandar kan. Bagaimana kita boleh menghasilkan makanan sendiri yang selamat, yang berkualiti untuk kita sediakan kepada masyarakat kita pada hari ini. Saya ingat itu sahaja pembentangan saya pada pagi ini. So saya serahkan kepada pihak urus dia. Terima kasih atas penjelasan yang sangat berinformasi itu Encik Anwar. Sangat menarik. Saya sangka tumbuhan spesies invasif boleh memberi banyak impak pada kesihatan alam sekitar dan juga manusia. Actually di sini saya ada beberapa soalan untuk Encik Anwar. Jadi soalan pertama, bagaimana cara untuk kita kenal pasti spesies tumbuhan itu adalah spesies invasif? Kita pertama sekali kita kena kenali apa yang ada sekitar kita ni kan? Dan biasa invasif ni dia datang bukan daripada asal negara kita kan? Kebiasaannya yang datang, kebiasaannya adalah dia invasif ni dia asing dan jarang kita lihat. Pertama sekali yang paling common kita jarang lihat, jarang dengar. Biasa yang jarang kita lihat, jarang dengar ni, dan dia dibawa masuk daripada luar dan kita khawatiri dia merosakkan alam sekitar kita. Ini kita kategorikan sebagai invasif ataupun asing, tanaman asing bagi kita lah. Okay, terima kasih Encik Anwar. Soalan seterusnya, boleh ke Encik Anwar terangkan kesan tumbuhan invasif kepada fauna akuatik, macam contoh ikan dan serangga dekat macam di tepi sungai? Okey. Secara amnya saya tak nampak lagi ada tumbuhan yang merosak, mengancam. Tetapi kita dapat lihat contoh saya sebutkan tadi seperti rumput miang Mexico. Dia bukan sahaja berbahaya kepada manusia, tetapi berbahaya juga kepada haiwan-haiwan sekitarnya. Ada miang tersebut akan menyebabkan alergik, menyebabkan ada kesan kimia ataupun kesan kepada kulit pada haiwan yang terkena. So dan saya khawatiri, saya pun tak ada data yang konkret nanti kita khawatiri tumbuhan ini dia akan mencemarkan air dan sebagainya. Dan kita khawatiri benda itulah. Sebenarnya kekhawatiran kita sebenarnya ni. Dari segi kajian berkenaan dengan tu saya tak nampak lagi lah, ataupun mungkin saya belum terbaca lagi. Okey, terima kasih Encik Anwar. Jadi oleh itu terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Pertanian Negeri Selangor Encik Anwar untuk sesi yang sangat menarik. Diharap semua informasi yang dikongsi dapat memberi manfaat kepada semua. Jadi saya nak ingatkan jangan lupa like kita punya Facebook page Global Environment Center dan juga Friends of Klang River Basin untuk maklumat lebih lanjut lah. Dan jangan lupa juga kongsi video ini kepada semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi di siri yang seterusnya. Terima kasih.